Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa mendoakan untuk channel ni. Sama-sama kita doakan agar kita sentiasa dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan satu cerita yang bertajuk Tali Pocong. Cerita ni seram tau. Cerita ni dikaryakan oleh Ida Anwar. Kalau korang nak tahu apa ceritanya, korang stay dengan akak sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Kisah kali ni berlaku di sebuah kampung, di mana dalam sebuah kampung tu dia ada 4 orang sahabat karib tau. Mereka ni memang berkawan rapat betul. Sebab apa? Mereka berkawan rapat sebab mereka mempunyai satu minat yang sama. Minat yang boleh dikatakan memang tak elok nak diikuti oleh kita semua tau. Mereka suka membeli nombor ekor. Itulah dia. Sebab itulah mereka berempat ni ditemukan memang elok sangat tu. Jadi mereka berempat yang akak maksudkan dikenali sebagai Saiful, Lazim, Ijat dan Mat. Okey, jadi akak bagi gambaran pula kawasan kampung tu tau. Kawasan kampung tu dia ada satu warung tempat untuk makan-makan, minum, lepak apa semua kan. Jadi kita memang dah sinonim kalau sebut warung, makanya kawasan tu akan jadi tumpuan tatkala orang penat bekerja, tatkala orang nak lepak-lepak macam tu lah kan. So mereka berempat ni memang selalu jadikan warung tu sebagai tempat untuk berbincang, bertukar-tukar pendapat mengenai nombor ekor dan seumpama dengannya. Jadi satu pagi mereka berempat ni bila dah duduk sama-sama, apa lagi yang nak dibicarakan? Masa tu Lazim ada bagi satu idea tau, di mana Lazim dia dah buat keputusan. Kali ni dia nak buat kerja gila. Tak kisahlah apa nak jadi, jadilah. Masa tu Lazim ajak kawan-kawan dia untuk buat kerja yang syirik dan kurafat. Kerja ni memang dihalang, dicegah oleh agama kita tau. Apa yang mereka bakal buat? Okey, Lazim bagi tahu pada kawan-kawan dia bahawasanya dia akan pergi ke satu kubur untuk ambil tali pengikat pada mayat di dalam kubur tersebut. Jadi satu cabaran yang agak besar untuk ketiga-tiga rakan dia ni nak sahut cabaran daripada Lazim ni. Sebab Lazim kalau dah tekad memang semangat dia kuat, tapi rakan-rakan dia ni ada yang tak boleh terima dengan cadangan tu. Dia cakap, ish, mana boleh buat kerja macam ni? Kau ni Lazim, ini kerja gila tau. Tengok kiri, tengok kanan, takut kantoi. Kau tahu tak, apa yang kau buat ni salah. Kita ni berjudi pun dah salah, tahu tak? Apatah lagi nak buat kerja macam tu. Oi, kalau kantoi dengan orang kampung ke, dengan Tok Imam ke, hai, silap-silap hai bulan penjara, tahu tak, tempat kita. Tapi Lazim dia tetap tekad. Sebab takkanlah kita nak duduk dekat takut yang sama je. Kalah macam tu. Apa kata kita try je benda ni, lepas tu kita tengoklah apa yang jadi kan. Lepas tu kawan-kawan dia dah termakan dengan pujukan Lazim. Akhirnya mereka memilih waktu yang sesuai, di mana pada waktu tu berlaku satu kematian di kampung tersebut. Bila dah ada kematian, memang kena sangatlah dengan apa yang nak dilakukan oleh Lazim. Jadi mereka berempat berkumpul bersama-sama dengan cangkul bagai. Lepas tu mereka pun menuju
ke tanah perkuburan yang terletak di kampung mereka. Niat mereka memang salah. Akak cakap memang perlu dicegah. Memang tak boleh kita nak ikut tau. Jadi bila dah ada lokasi tempat untuk digali, apa lagi, lazim turun dari kenderaan dia, kenderaan yang diparking di tempat yang agak jauh daripada kubur, semata-mata kerana tidak ingin kantoi daripada orang yang mungkin lalu lalang dekat kawasan perkuburan tu. Pada awalnya memang tak dinafikan Ijat, Saiful, Mat dia agak meremang tau. Kawasan perkuburan bila kita pergi waktu yang sunyi sepi, rasa macam agak-agak boleh ke ni, macam tu. Lepas tu adalah rakan dia, rakan Lazim ni, dia bagi tahu, kau fikir balik semula Zim, aku rasa kan lebih baik kita fikir semula lah, aku nak balik lah, macam tu kan. Tapi Lazim ni berkeras, aku tak kira, aku tunggu kat sini, aku stay kat sini, aku tengok line clear ke tak. Masa tu mereka dah berada di pintu masuk tanah perkuburan tu tau. Jadi Lazim kerja dia senang je, dia mastermind, jadi kerja dia ngarah je lah. Lepas tu dia duduk dekat pintu perkuburan tu, agak-agak tersorok sikit kan. Lepas tu dia bagi tahu kat rakan-rakan yang lain, korang pergi uruskan, macam tu. Walhal Lazim ni excited nak sangat pergi gali. Dah kenapa si Lazim tu yang tak pergi menggali? Lepas tu nak atau tak, 3 orang sahabat ni diorang kan memang dengar arahan daripada mastermind. Maka mereka bertiga pun pergilah dekat kubur yang ingin digali. Bila kubur tu ingin digali, decide pula lah 3 orang ni siapa nak gali dulu, siapa yang nak masuk dalam ambil apa yang nak diambil kan. So dah diputuskan, kau galilah Mat, kau gali macam tu. Lepas tu Mat pun okay, alright, dia pun gali tanpa segan silu macam tu. Lepas tu bila dah agak-agak macam dah nak nampak macam tu kan keranda, sebab jenazah dikebumikan dalam keranda tau. Jadi masa tu cangkul yang Mat pegang tu pang, memang berbunyi, memang dah makan atas keranda. So lagi menggeletar lah si Saiful ni, sebab Saiful teragak-agak tau. Dia yang paling teragak-agak untuk berada dekat situ pada masa tu tau. Saiful pun cakap, ish, siapa nak masuk ni? Siapa nak masuk nak tengok? Alah kau ni pun lah, kata Mat. Apa nak ditakutkan? Semua dekat sini kita berempat lah. Jadi Mat pun buka pada penutup keranda. Bila Mat buka penutup keranda, memang nampaklah jenazah dekat situ, mayat kat situ kan. So Mat minta Ijat ni, Ijat kau ambil tali pengikat pada kaki mayat tu. So Ijat pun turun, dia ambil tali pengikat pada mayat tu, dah dicabut tali pengikat. Mereka pun lompat naik ke atas seperti semula macam tu daripada lubang kubur tu. Lepas tu mereka tergesa-gesa tau, tanpa menutup semula keranda tersebut. Dia dah lupa dah nak tutup sebab memang dah tergesa-gesa. Lepas tu dia orang timbus saja ikut dan. Ikut dan lah, timbus apa semua. Janji kubur tu nampak sempurna semula. Janji penutup keranda tu pun memang dah tertanam sekali. Macam tu. Dah selesai tu, dia orang pun bawa cangkul pergi berdapatkan Lazim tau. Lazim dia duduk dekat depan tengok line clear apa semua. Dia pun tanya, macam mana? Okey, ada apa yang kita perlukan? Macam tu. Lepas tu si Ijat ni cakap, dah dapat, aku dapat dah, aku ambil tadi. Macam tu. Lepas tu dah dapat tu, apa lagi nak ditunggu kat situ kan. Mereka pergi kepada kenderaan, kemudian mereka terus menuju ke satu rumah bomoh tau. Rumah bomoh ni dikenali sebagai Wak Jamrud. Okey, Wak Jamrud ni seolah-olah macam dah bersedia untuk menerima kehadiran mereka. Macam dah deal lah, macam tu lah. Memang betul pun Lazim ni memang dah deal dengan Wak Jamrud tu. Jadi segala kelengkapan apa semua untuk upacara ritual memang telah disediakan oleh Wak Jamrud. Bila mereka serahkan tali pengikat mayat kepada Wak Jamrud, Wak Jamrud ambil tali tu, kemudian Wak Jamrud membacalah dia punya mentera dia untuk upacara ritual tu. Lepas tu dia baca, entah apa-apalah dia baca, memang tak faham. Lepas tu bila dah dibaca tu, dia bakar tau. Dia bakar pada tali tu depan mereka berempat ni. Lepas tu ada yang tertanya, dah kenapa pula nak bakar? Susah-susah ambil, tiba nak bakar pula, macam tu kan. Dia orang terus melihat kepada upacara tu. Bila dah dibakar, abu tu dia taburkan di atas sehelai kertas putih tau. Lepas tu Wak Jamrud dia bacakan lagi jampi serapah dia yang memang
Memang tak dapat dia orang nak faham apa yang dibaca. Lepas tu seolah-olah macam ada tangan gaib yang telah mengukirkan nombor-nombor di atas kertas tersebut. Bila dah dapat nombor tu, Wak Jamrud pun dia catat lah nombor. Pandai Wak Jamrud mencatat ya. Dia catat nombor tu. Lepas tu dia gulung-gulung, dia bagi kepada Lazim. Jadi Lazim masa tu memang senyum sampai ke telinga, memang seronok sangat. Tak sangka naik nombor, maksudnya nampak nombor. Kali ni usaha kita confirm menjadi, kata Lazim pada rakan-rakan dia. Dah selesai semua urusan, semua proses ritual tu, mereka pun balik ke rumah masing-masing macam tu. Dalam perjalanan nak balik ke rumah masing-masing, Lazim bagi tahu pada rakan-rakan dia, kali ni aku rasa kita mesti menang besar. Kita mesti dapat punya menang apa yang kita nak. Macam tu. Kali ni aku memang nak beli banyak-banyak. Lepas tu dah masing-masing balik ke rumah. Dah balik tu waktu malam kan, so tidurlah kan. Keesokan harinya masuk pula kepada bab orang kampung. Okey, dalam kampung tu ada sepasang suami isteri tau, yang dikenali sebagai Musa dan juga Ita. Okey, jadi apa berkaitan orang kampung ni dengan mereka? Dia macam ni sebenarnya. Ita ni dia dapat tempahan nasi lemak untuk 50 orang makan. So Ita minta tolong dengan husband dia Musa untuk temankan dia memasak pada pagi hari keesokannya. Macam tu lah. Lepas tu suami dia cakap okey juga, sebab abang pun masuk kerja pukul 11. Jadi abang tak adalah penat sangat, abang boleh temankan. Jadi esok paginya sebelum subuh macam tu, dalam pukul 3, akak tak sure, lebih kurang macam tu, Ita dia bangun awal pagi nak cari rezeki kan. Alhamdulillah murah rezeki keluarga dia. Jadi Ita bila dia tengok pada suami dia Musa, dia rasa kesian tau. Dia rasa tak sampai hati nak kejutkan Musa untuk bangun temankan dia. So dia biarkanlah Musa tidur, kemudian dia masuk kat dapur untuk memasak nasi lemak macam tu. Jadi permulaannya dia akan mulakan dengan memasak sambal tumis dulu, sambal tumis ikan bilis. Lepas tu dia nak menumis tu, sementara dia sedang orang kata menumis tu, dia tinggalkan kejap dapur dia. Dia pergi nak tanak nasi. Masa dia nak tanak nasi lemak tu dekat sinki kan, dia buka lah tingkap nak bagi bau-bau sambal tumis tu macam keluar macam tu. Tak adalah sampai hacum teruk sangat dalam rumah kan. So bau dia tak melekat semua. Jadi dia buka lah tingkap dia. Bila buka tingkap dia, dah basuh beras apa semua tu, dia pergi tanakkan nasi lemak dia. Lepas tu dah hampir-hampir macam dah nak siap macam tu kan. So dia perlu dapatkan termos. Termos tu terletak di luar rumah dia. Dia kena buka pintu dapur untuk ambil termos tu kat luar tau. Jadi Ita ni dia beranikan diri dia, sebab sebelum ni tak ada apa masalah kan. So dia buka pintu, dia pergilah nak ambil termos tu. Masa dia nak ambil termos, dia masih terpandang dekat rumah mak dia. Maknanya rumah dia kat bahagian depan, rumah mak dia kat belakang. Jadi rumah mak dia tu masih gelap gelita, menandakan pada waktu tersebut memang semua orang sedang lena tidur. Okey, jadi di tengah-tengah antara rumah mak dia dengan rumah Ita ni, dia ada sepohon pokok mangga yang sangat rendang tau. Dekat pohon mangga tu, Ita ni masa sambil-sambil pegang termos ni, dia ada terpandang kepada sesuatu tau dekat bawah pohon mangga tu. Ita ternampak seperti ada seseorang yang sedang berdiri di bawah pohon mangga tu. Dia nampak macam orang tu pakai baju putih. Dia kecikkan anak mata dia sebab dia nak tengok, betul ke apa yang nampak, yang Ita nampak ni? Betul ke? Betul ke? Rasa macam belum sebut habis lagi, dia baru je sebut macam tiba-tiba Musa dari belakang menyapa pada Ita tau. Yang, kenapa tak kejut abang tadi? Kenapalah yang masak sorang-sorang? Biar abang teman Ita terkejut masa tu tau. Dia terlepas termos dia. Lepas tu dia pun terlompat macam tu, memandang ke arah Musa tau. Lepas tu dia cakap dekat Musa, Bang, saya terkejut lah bang. Janganlah sapa saya macam tu sekali. Lepas tu Musa cakap lah, nak sapa macam mana lagi? Macam tu lah. Awak ni dah kenapa yang tiba-tiba pula macam terkejut sangat ni? Macam tu. Lepas tu Ita cakap lah, abang, cuba abang tengok dekat
dekat bawah pokok mangga tu lah bang. Abang tengok bang, bang. Lepas tu Musa pun nak tengok apanya. Dia pun tengok tau dekat pokok mangga tu. Alangkah terkejutnya Musa masa tu bila Musa ternampak pocong sama macam apa yang dilihat oleh Ita tau. Lepas tu Ita tanyalah pada Musa, "Bang, apa tu bang? Apa benda tu bang? Putih-putih pakaiannya. Lepas tu besar tu, berdiri tercegat dekat pokok empelam tu bang." Ita ni dia macam rabun-rabun macam tu. Lepas tu Musa tarik tangan Ita, "Jom yang masuk dalam rumah lah yang. Kita masuk kat dalam lah yang. Itu pocong lah yang. Jangan main-main yang. Pergi tutup pintu cepat. Abang tutup tingkap." Macam tu. Lepas tu Ita ni dia macam blur lagi tau. Dia cakap lah, takkanlah bang. Kalau pocong, takkanlah dia punya kaki terburai bang. Pocong bukan terikat atas, terikat bawah ke? Macam tu kan. Yang tak payah fikir macam-macam lah yang. Jom masuk dalam. Lepas tu mereka pun masuk kat dalam. Keesokan harinya jadi kecoh dekat kampung tu tau. Apabila Musa ni bagi tahu kepada Tok Imam, bagi tahu kepada penduduk kampung tu bahawa dia telah nampak pocong berkeliaran dalam kampung tu. Lepas tu apa lagi ya kan, macam biasa lazim dan rakan-rakan dia akan berkumpul dekat warung yang sama tau. Masa tu yang datang pada warung tu cuma Ijat. Okey, bila Ijat datang, dia lazim jadi pelik. Mana pergi Mat, mana pergi Saiful kan? Yang datang cuma Ijat je. Jadi lazim pun cakap pada Ijat kan. Jat, kau nampak tak lagi dua orang tu Jat? Tak nampak lah Zim. Aku memang dah tak nampak dia orang ni Zim, buat masa sekarang ni. Jadi masa tu kan, Ijat dia nak bagi tahu dekat Lazim ni. Zim, kau dengar cerita tak? Cerita pasal apa pula ni? Aku takkan tak tahu apa-apa. Aku stay dekat kedai ni, mesti aku tahu je kalau ada cerita panas kat sini. Kau tahu tak? Ada penduduk kampung, aku dengar cerita Musa dah kena kacau dengan pocong tu tak? Musa masa tengah teman bini dia masak memang dah kena kacau dengan pocong Zim. Zim, aku rasa ada kaitan dengan perbuatan kita lah Zim. Macam mana ni Zim? Aku rasa selagi kita tak diganggu, tak ada masalah kot. Lantak lah. Macam tu lah lazim kan. Lepas tu keesokan harinya Ijat datang lagi ke warung yang sama. Sementara Saiful dengan Mat tak tahu ke mana pergi, memang menghilang. Lepas tu lazim macam biasa, bila Ijat datang, Ijat dia bawa muka lagi, muka yang serba bermasalah. Macam tu lah, muka cuak, muka yang ketakutan macam tu. Lepas tu duduk dekat meja dekat warung tu. Lepas tu dia bagi tahu kat Lazim, "Zim, kau nak dengar cerita tak?" Dia Lazim cakap, Kau tak cerita mana aku nak tahu. Kau cerita kat aku, aku nak dengar juga. Kau tahu tak? Malam tadi bini aku kena kacau Zim. Kena kacau dengan pocong. Kau tahu tak? Malam tadi sedang lena aku dengan dia tidur. Lepas tu tiba-tiba rumah aku kena gegor Zim. Teruk kita orang kena kacau. Memang gegor gila lah Zim. Lepas tu bukan setakat dia gegor tau, dia ketuk-ketuk kan macam nak roboh pintu rumah aku. Aku cakap lah kat bini aku, "Yang, pergi tengok siapa yang datang. Apa dia nak malam-malam macam ni gegor rumah orang ni. Apa yang dia nak, salam tak ada, apa tak ada. Cuba pergi tengok." Bini aku pun pergilah tengok. Mana nak tahu ada pocong. Dah dia buka pintu, masa tu kau bayang Zim, tiba-tiba memang dah berdiri tercegat dekat pintu tu pocong tau Zim. Bini aku pengsan dekat situ dah. Tak cakap banyak apa semua. Aku bercakap dalam hati aku, "Hai, mana pula bini aku ni lama sangat pergi buka pintu." Aku dah pergi tengok, memang dah pengsan depan pintu Zim. Macam mana ni Zim? Kita nak buat apa sekarang ni? Aku rasa kan dua orang kawan kita senyap sunyi ni mesti kena kacau pocong Zim. Alah, kau ni banyak cerita lah. Apa kata kalau kau cool, kau bawa lah bini kau pergi berubat mana-mana, jumpa ustaz mana-mana, settle, selesai masalah kau. Kau cakap senang kan Azim? Tak kena batang hidung kau. Kau memang boleh cakap ikut dan mulut kau kan. Kau memang lah. Lepas tu mereka pun balik ke rumah masing-masing. Tak selesai masalah kat situ. Keesokan harinya lagi, Lazim dia bersama lagi dengan Ijat. Masa tu Ijat memang dalam keadaan kegelisahan lagi. Ijat masih mengadu perkara yang sama. "Aku dah tak tahan Lazim. Aku dah tak tahan kena kacau dengan benda tu. Aku rasa lah kan, aku dah tak nak tengok bini aku macam tu. Kau tahu tak, malam tadi
Pocong datang lagi dekat rumah aku. Gegar rumah aku lagi. Tapi kali ni kita orang tak buka pintu tau. Aku takut nanti kalau bini aku buka, lagi sekali bini aku pengsan macam semalam. Aku memang tak buka pintu. Kita orang memang duduk dalam rumah, Zim. Aku rasa kan kita kena jugalah, Zim, pergi jumpa dengan Wak Jamrud, Zim. Walau apa pun kita kena cerita juga dekat Wak Jamrud apa yang dah berlaku, Zim. Jom kita pergi jumpa Wak Jamrud semula, Zim. Nak jumpa Wak Jamrud kat mana? Wak Jamrud sekarang dah berada kat hospital. Yang aku tahu, dia masuk hospital sebab sakit jantung. Macam mana pula tiba-tiba Wak Jamrud tu boleh jatuh sakit jantung, Zim? Pelik lah. Manalah aku tahu. Entah-entah memang dah kena cekah dengan pocong malam tadi kot. Entah-entah dia pun memang dah terkena dengan pocong. Tu sebab sampai masuk hospital. Zim, aku cadangkanlah. Apa kata kalau kita pergi jumpa dengan Tok Imam, kita mengaku je apa yang kita buat. Kau nak mampus? Kau ingat bila kau mengaku, dia orang nak lepas kau ke? Kau memang cari pasal lah. Tak payah nak susah-susah mengaku macam ni. Dah tak ada apa pun yang kita boleh buat lagi sekarang ni. Biar aku fikir dulu apa yang aku nak buat sekarang ni. Sebab aku kan punca yang ajak korang pun aku kan. Biar aku fikirkan. Macam tu. Tu lazim, tak dinafikan. Memang dalam keadaan ketakutan masa tu, aku rasa aku rayulah. Aku merayulah dekat engkau, Zim. Zim, jomlah kita jumpa Tok Imam, Zim. Kita mengaku je apa yang kita buat ni, Zim. Kita nak tunggu apa lagi, Zim? Aku dah tak tahan lah, Zim. Engkau je ke yang tak tahan? Aku ni tahan sangat lah. Kau ingat kau cerita bini kau kena kacau dek pocong tu, aku tak kena ke? Kau tak tahu, aku nak ke jamban pocong, aku nak ke dapur pocong, aku nak keluar rumah pocong, sana pocong, sini pocong. Otak aku dah jadi gila, kau tahu tak? Jadi apa yang patut kita buat macam ni lah. Kita pergi jumpa dengan Tok Batin. Kita kan dah biasa pergi jumpa dengan Tok Batin. Jap. Sebelum kita jumpa Tok Batin, aku nak tanyalah dengan kau ni. Mana pergi member kita diorang ni? Senyap sunyi daripada kemarin lagi, semalam lagi. Yang aku tahu, lepas menang besar nombor ekor bukan main lagi lupa kawan. Ini ke nama kawan? Kita kat sini susah dengan pocong. Dia boleh bersenang lenang diorang tu aku rasa kan aku nak cari je, jagalah dengan dia. Mentang-mentang lah menang sampai ratus ribu. Tak macam aku beli dapat 10,000 je. Modal tak banyak. Ini memang betul-betul saya pasal dengan aku lah. Kalau tak kerana aku yang bawakan mereka, tak ada mereka kaya macam tu sekali tau. Memang betul-betul buat aku marah lah. Lepas tu Ijat pun dibalas pada rungutan lazim tau. Ijat bagi tahu, Zim, kau memang tak tahu ke engkau buat-buat tak tahu? Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Yang aku tahu sekarang, aku memang naik hangin dengan dua orang tu, tahu tak? Mana pergi si Mat dengan Saiful ni? Kemana dah pergi? Kita buat sama-sama, kita settle lah sama-sama. Diorang boleh pergi makan sedap, kita boleh duduk dekat warung ni mengenangkan pocong. Mana kau tak sakit hati? Zim, kau tahu tak? Mat accident, Zim. Mat dah accident. Kau tahu tak? Mat terjatuh gaung dengan kereta dia tau. Dekat bukit depan rumah dia tau. Depan tu je dia accident, Zim. Boleh tahan lah dia punya accident tu 3 jam tau. Nak angkat dia daripada gaung tu naik atas, tau tak? Aku dengar pun, Zim, boleh tahan teruk, Zim. Dengar cerita, Zim, kaki dia patah, Zim. Lepas tu kan, ni aku nak bagi tahu dekat kau, Zim. Yang ni kau mesti tak tahu kan. Seorang lagi kawan kita. Dah kenapa dengan kawan kita seorang lagi? Yang si Mat accident ni tak ada kerja lain. Aku tahu sangatlah perangai dia dah. Ni tak ada kerja lain. Ni mesti mabuk punya ni. Tak adalah, Zim. Bukanlah mabuk. Kau ni pun itu ke situ juga kau fikir. Aku dengar cerita Mat dia ternampak pocong. Pocong lintas kereta dia, Zim. Dia nak lari daripada pocong tu yang dia masuk dalam gaung. Lagi satu ni, Zim, Saiful. Yang ni lagi teruk, Zim. Aku dengar cerita daripada orang kat sini, Zim. Aku pun baru je pergi lawat dia lepas dengar cerita tau. Rupanya si Saiful ni dah tak berapa nak settle lah, Zim. Dah kenapa dengan kawan kita ni? Pelik-pelik lah korang ni. Cuba kau cakap kat aku apa dah jadi dekat Saiful. Macam ni, Zim. Saiful aku pergi, ayat dia macam ni. Pocong. Ampun, pocong. Tak nak. Macam tu. Dia macam takutkan pocong. Dia macam
macam gila lah Zim. Macam tu macam tak sioman lah. Settle lah aku cakap. Macam gila lah. Aku rasa dah tak betul lah tu Zim. Zim, dengan apa yang berlaku pada Saiful, pada Mat, aku rasa jomlah kita pergi jumpa dengan Tok Imam. Kita minta maaf Zim. Kita bongkar lah apa rahsia yang kita buat ni. Benda jahat kita buat ni. Jom Zim. Aku dah tak tahan Zim. Tak apa. Kau ikut dulu aku. Malam ni kita jumpa Tok Batin. Kita minta Tok Batin tolong kita. Jadi, pada malam tersebut, mereka berdua seperti yang dijanjikan, mereka sama-sama pergi ke rumah Tok Batin. Bila sampai ke rumah Tok Batin, mereka menjelaskan apa yang berlaku dan mereka juga menjelaskan apa yang mereka dah buat sebenarnya. Masa tu, Tok Batin memang mengelak sekeras-kerasnya. Tok Batin cakap, ini kes berat. Ini kes memang berat. Lepas tu Tok Batin memang bagi tahu dekat mereka yang Tok Batin tak boleh tolong. Walau apa pun mereka merayu macam mana, tolonglah Tok, kita orang ni dah memang kena ganggu dengan pocong, tolonglah Tok, tak tahan dah ni Tok, macam tu kan. Ijat punya menggelejak, dia pun takut apa semua sampai dah tak tahan sangat, sampai sanggup merayu dengan Tok Batin. Tok Batin cakap dia memang tak boleh tolong. Bila dah dapat keputusan macam tu, maksudnya respon daripada Tok Batin macam tu, apa lagi yang mereka nak buat kat situ? So mereka buat keputusan untuk balik dengan perasaan hampa. Dalam perjalanan balik, dalam keadaan masih berada di jalan raya yang dipenuhi dengan hutan kiri dan kanan, tanpa penempatan daripada rumah siapa-siapa pun kat situ, dia bawa kereta nak balik tu kan. Masa tu Lazim telah brek mengejut tau. Sebab Lazim ternampak pocong berada di hadapan dia. So bila dia brek, kereta dia memusing-musing, kemudian kereta dia telah menghalang jalan. Macam tu lah bunyi dia. Lepas tu, masa kejadian tu, masa berlaku tu, Ijat dia dalam keadaan termenung. Lepas tu dia terkejut lah kan, bila kereta tiba-tiba memusing. Lepas tu Ijat daripada mulut dia cakap, kau nak mati ke? Kau bawa kereta macam ni apa sal? Kau nak mati ke? Aku dah pening kepala ni. Dia marahkan si Lazim sepenuh hati dia. Masa tu Lazim pun cakap perlahan, apa? Nak mati apanya? Kau tahu tak kat depan tadi aku nampak apa? Kau nampak apa? Kau nak kenapa? Aku nampak pocong lah. Sebab tu aku brake emergency sampai pusing kereta macam ni. Jap. Ijat. Cuba kau tengok kat cermin depan Ijat. Cermin tengah. Kau dah kenapa tiba berbisik macam ni pula Lazim? Kau jawab pasal dengan aku, terkencing aku nanti. Kau tengoklah kat cermin tu, cermin tengah. Kau apa hal? lepas tu Ijat dia tengok dekat cermin tengah kereta tau. Dia nampak dekat belakang pocong memang dah duduk elok, duduk dekat belakang macam tu, tegak macam tu duduk kat belakang. Ijat apa lagi, dia pun cepat-cepat buka pintu kereta. Lepas tu dia lari pergi ke tepi jalan tau. Masa tu jugalah Lazim pun sama, dia buka pintu kereta, dia lari menuju ke arah Ijat. Bila dia pergi dekat Ijat dalam keadaan mengah-mengah, mereka terduduk tu dekat tepi jalan, agak kawasan tu bersemak sikit macam tu kan. Lepas tu kan mereka macam ketakutan macam tu. Zim, apa kita nak buat ni Zim? Zim, pocong nak kita Zim. Macam mana ni Zim? Kita nak balik macam mana ni Zim? Mana aku tahu. Aku tak tahu apa kita nak buat apa ni. Aku pun bingung dah, blur sangat dah ni. Apa kita buat Zim? Dalam-dalam apa kita nak buat, tiba-tiba datang seorang lelaki misteri. Macam tu. Lelaki tu bagi salam tau. Assalamualaikum. Bang, Assalamualaikum. Macam tu. Lepas tu mereka ni pun auto jawab salam. Waalaikumsalam. Lepas tu lelaki tu pun cakap lah, abang, kenapa abang berdua ni? Kenapa abang macam ketakutan macam tu kan? Lepas tu, abang berdua ni aksiden ke? Saya tengok pada abang berdua ni macam baru lepas aksiden. Abang tak apa-apa ke? Ada yang cedera ke? Macam tu lelaki tu bertanya kan. Dalam fikiran Lazim dengan Ijat ni, mana datang pula lelaki ni dalam hutan
hutan macam ni. Tempat tinggal jauh, tak ada orang, rumah tak ada, tiba-tiba lah datang pula lelaki misteri macam ni. Dah lah pocong duduk dalam kereta, sekarang datang ngikut pula lelaki macam ni. Aduh, masak macam ni, masak dalam hati mereka macam tu lah kan. Lepas tu lelaki misteri terus bertanya, abang berdua ni tak apa-apa ke? Lepas tu mereka cakap lah, tak apa-apa. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Kalau saya tengok pada kereta abang berdua ni, memang confirm ni accident ni kan. Lepas tu mereka saling berpandangan lah bertiga ni kan ke arah kereta. Masa tu Lazim pun cakap, kami diekori pocong. Lepas tu lelaki misteri tu pun menyebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, abang berdua ni ada buat salah ni, macam tu kan. Lepas tu mereka pun menceritakan apa yang sebenarnya dah berlaku pada lelaki misteri ni secara ringkas tau. Lepas tu lelaki misteri ni pun jawab lah, dah abang ambil hak orang, abang tak pulangkan balik, memanglah dia datang tuntut hak dia. Abang, saya rasa abang berdua ni lebih baik pulangkan balik hak orang. Tak elok bang, ambil-ambil barang orang, ambil-ambil hak orang ni bang. Eloknya dipulangkan. Lepas tu Lazim pun cakap lah, Lazim kata, masalahnya barang tu dah tak ada, kami nak pulangkan apa? Lepas tu lelaki tu pun cakap, kalau dah tahu barang tu tak ada, sekurang-kurangnya abang pergilah jumpa ahli keluarga dia, minta maaf. Setidak-tidaknya abang jumpalah Tok Imam ke siapa, akui kesilapan abang-abang berdua ni. Akan senang kalau kita mengaku kesilapan kita, mungkin boleh menyelamatkan keadaan. Lepas tu lelaki misteri tu cakap, abang pilihlah bang sekarang ni, abang nak nyawa ke abang nak maruah? Memang susah lah bang, sebab kalau abang lepas ni diganggu lagi, memang melibatkan nyawa lah bang. Manalah nak tahu kalau aksiden yang membahayakan nyawa. Kalau abang rasa maruah lebih penting, jadi abang pilihlah nyawa ke maruah, macam tu lah. Jadi bila Ijat dengan Lazim ni, dia macam terkedu tau dengan kata-kata tu. Mereka beralih pandangan ke arah kereta tu semula. Mula-mula dia tengok lah lelaki tu tengah bercakap kan. Lepas tu dia beralih pandangan ke arah kereta tu semula, nak tengok pocong tu ada lagi tak kat situ. Memang ada. Lepas tu dia pandang balik pada lelaki tu, sebab dia nak tanya lagi, ada lagi soalan nak tanya ke, nak bagi respon lelaki tu. Dia tengok lah pada lelaki tu. Alangkah terkejutnya mereka bila lelaki tu tiba-tiba tak ada, hilang. Zim, mana pula pergi lelaki tu Zim? Aku tak nampak pun lelaki tu Zim. Ini dah kira meremang tahap apa ni Zim? Apa nak jadi ni Zim? Kau ni jangan fikir bukan-bukan lah. Dah tentu-tentu orang tadi bawa curan kan. Maknanya dia manusia, dia datang sini sebab nak memancing. Alah, macam-macam keadaan boleh berlaku lah. Kau tengok tiba-tiba dah tak ada, angin tak ada, ribut tak ada, dah tak ada pun kat sini. Tak payah fikirkan lah. Jom. Zim, dah tak ada dah pocong dah kita Zim. Yelah, dah tak ada. Jom, kita masuk kereta. Lepas tu mereka berlari ke arah kereta, masuk dalam kereta. Lepas tu mereka bawa kereta nak balik ke rumah masing-masing. Semasa mereka on the way nak balik rumah masing-masing tu, Ijat bagi tahu kat Lazim, Zim, kali ni aku tekad, aku minta maaf, sorry lah, aku tak ikut cakap kau kali ni. Aku memang tekad sampai je rumah esok pagi, aku memang nak jumpa Tok Imam. Aku memang nak mengaku kesilapan aku, perbuatan aku. Aku tak kisah kau nak ikut ke tak nak ke, aku memang nak pergi jumpa Tok Imam pagi esok. Lazim tanpa memikir panjang, dia jawab, aku pun sama dah Jad. Aku rasa memang daripada kita pilih nyawa kita melayang, lebih baik kita biarlah maruah kita macam mana nak jadi pun Zim. Betul lah cakap lelaki misteri tadi Zim, nyawa maruah yang mana satu kita nak. Aku rasa kan lantaklah dengan maruah kita. Kita dah buat salah, kita kena mengaku lah. Macam tu pula kata Lazim. Lepas tu Ijat pun dia dah balik apa semua, dah settle semua. Esok pagi, awal-awal pagi, mereka berdua ni pergi dapatkan Tok Imam tau. Sampai dekat Tok Imam, mereka ceritakan perbuatan mereka ni, perbuatan jahat mereka ni kepada Tok Imam. Lepas tu Tok Imam pun menggelengkan kepala, terkejut tau. Sebenarnya Tok Imam memang terkejut, tergamak. Mereka ni buat kerja-kerja syirik kurafat macam ni, siapa yang tak terkejut? Istighfar berkali-kali tau Tok Imam, macam tak percaya. Sebab Tok Imam memang kenal dengan kenakalan mereka, tapi takkanlah sampai tahap macam tu sekali. Apa dah nak
dikatakan lagi sebab perkara dah berlaku. Dalam keadaan macam tu sekalipun, Ijat masih lagi sempat bertanya kepada Tok Imam, macam mana ni Tok Imam? Apa perlu kami buat Tok Imam? Nak ke kami gali semula kubur tu, kami pergi ikat balik semula kaki kepada jenazah tu, kepada mayat tu Tok Imam? Nak kami buat macam tu ke? Lepas tu Tok Imam pun dijawab dengan sinis, berani kamu nak pergi ngikat? Sekarang ni dah 2 minggu arwah meninggal tau. Sekarang ni jasad arwah tu, perut pun dah nak pecah, keadaan pun dah membusuk. Kamu nak pergi buat? Kamu sanggup nak pergi buat sekarang? Kalau kamu sanggup, apa kamu pergi? Jadi Ijat dengan Lazim pun dia senyum sinis, dia macam malu lah kan bila dah diperli macam tu lebih kurang kan. Lepas tu mereka pun minta jasa baik daripada Tok Imam ni, Tok, macam mana ni Tok, kami nak buat apa sekarang ni Tok? Sekarang ni Atuk boleh nasihatkan macam ni lah. Apa kata kalau kamu berdua ni pergi minta maaf dengan ahli keluarga kepada arwah ni. Itu je jalan yang ada setakat ni. Lepas tu kita fikirlah apa kita nak buat lepas tu, macam mana ke apa ke kan. Sebab kalaulah kehadiran pocong tu terus mengganggu orang kampung ni, rasanya keadaan akan jadi tak tenteram. So mendengar kepada nasihat daripada Tok Imam tu, Lazim dengan Ijat pun hari tu juga dia pergi jumpa dengan ahli keluarga pada arwah. Dia minta maaf dengan ahli keluarga tersebut. Masa tu memang teruk dia orang kena marah. Memang kena marah kau. Siapa tak marah? Kau dah buat dekat family aku macam ni, kau pergi gali dekat kubur family aku macam ni. Memang kena marah lah kan. Apa yang nak dikatakan lagi, sebab perkara tu dah berlaku. Jadi selepas daripada kejadian tu, memang Ijat dengan Lazim bertaubat. Dia dah tak nak dah buat kerja-kerja nak ngangkung macam tu, kerja-kerja syirik kurafat macam tu, apatah lagi nak bermain dengan nombor ekor. Dia memang dah tak nak, memang dah bertaubat betul. Lepas tu bila dikenangkan apa yang berlaku kepada Mat, kaki dia dipotong disebabkan dia ternampak pocong, macam kifarah tu berpusing tau. Apa yang berlaku pada Saiful akhirnya dimasukkan kepada wad sakit jiwa sebab dia mengalami sakit jiwa yang melampau. Jadi kejadian-kejadian tu telah memberi kifarah kepada mereka berempat tau. Pembalasan di atas muka bumi mereka dah dapat. So apa yang boleh kita jadikan pengajaran kat sini, bukan senang nak senang, tak ada jalan pintas untuk senang tau. Perbuatan kita bila kita lakukan perkara macam ni akan berbalik semula kepada kita. Percayalah. Dan apa yang boleh dilakukan oleh mereka berempat ialah bertaubat sepenuh-penuh hati, bersungguh-sungguh, kerana pintu taubat sentiasa terbuka untuk hamba-hambanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bertaubatlah atas apa yang telah kita lakukan. InsyaAllah hati kita tenang, hidup kita akan lebih baik. Sekian saja kisah untuk kali ni. Kalau korang ada kisah-kisah menarik untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Harapan akak supaya korang boleh ambil tibar daripada kejadian ni dan supaya korang terhibur dengan apa yang akak ceritakan. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.